Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, untuk hari ini kita akan belajar macam mana kamu nak melukis pelan dan dongakan dalam suatu kertas. Kita masih lagi dalam topik 7 melibatkan pelan dan dongakan. Dan hari ini fokus kita macam mana kita nak melukis pelan dan dongakan dalam satu kertas lah apabila diminta. Alright. So, pertama sekali benda yang kamu perlu tahu adalah kaedah yang kita akan gunakan. So, dalam hal ni, ada dua kaedah yang kita akan gunakan bergantung kepada dongakan sisi kita. Sebelum ni, kita belajar kalau kita lukis pelan dan dongakan, dia akan tolong kita sebut, lukis dongakan sisi, lukis dongakan depan. Tapi dalam soalan macam ni, biasanya dia tak mention dongakan sisi, dongakan depan. Sebab, untuk soalan macam ni, dongakan sisi dia wakilkan sebagai Y. So dongakan depan dia wakilkan sebagai X. So dia tak adalah sebut panjang-panjang dongakan sisi, dongakan depan. Dia cuma sebut macam soalan ni, dongakan prisma dari arah X, dongakan prisma dari arah Y. So kita tahulah kalau X tu maksudnya daripada depan, kalau Y tu daripada sisi. Alright. So itu perkara pertama yang kamu perlu tahu. Kedua, macam saya cakap sebelum ni, kita ada dua kaedah untuk melukis pelan dan dongakan dalam satu kertas. Kenapa ada dua kaedah? Sebab kaedah ini berbeza mengikut kepada dongakan sisi. Berbeza mengikut arah ataupun kedudukan dongakan sisi. So dalam kaedah pertama, kalau kita tengok kaedah pertama dan kaedah dua, caranya sama, cuma susunan saja yang berlainan bergantung kepada dongakan sisi. Kita gunakan teknik sukuan, iaitu sini sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan keempat. Dalam kaedah 1, kalau kita tengok, sukuan pertama adalah dongakan depan, sukuan kedua adalah dongakan sisi, kemudian sukuan ketiga adalah 45 darjah ini, dan sukuan keempat adalah pelan. Tapi dalam kaedah kedua, walaupun menggunakan bentuk yang sama, bentuk sukuan juga, tapi kalau kita tengok kat sini, sukuan pertama kita dah jadi dongakan sisi, sukuan kedua dongakan depan, sukuan ketiga pelan, dan 45 darjah kita bertukar di sukuan keempat. Macam mana kita nak tahu kaedah mana kita nak guna? Macam saya cakap tadi, kita guna dongakan sisi. Dalam kaedah 1, kita akan guna kaedah 1 apabila dongakan sisi kita ataupun kita punya Y adalah dari arah kanan. Dari arah kanan. Macam contohnya dekat contoh 1 ni, arah kanan. So sini kanan, so dongakan sisi daripada kanan, so kita guna kaedah 1. Kalau kaedah 2 pula, kita punya keadaan Y adalah daripada arah kiri. Macam contoh 2 di sini. Y kita adalah daripada arah kiri. So ini kita guna kaedah 2. Yang ini tadi kita guna kaedah 1. Alright. So cara nak melukis pelan dan dongakan tu sama je macam ni kita nak lukis macam ni yang kita belajar sebelum ni, iaitu macam ni kita nak lukis pelan, dongakan sisi dan dongakan depan. Cuma bezanya kita perlukan sukuan ini supaya kita boleh muatkan semuanya dalam satu muka surat. Alright, so kita pergi kepada contoh 1. Contoh 1 dia kata, raja di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak bentuk segi 4 tepat ABCD terletak pada suatu sata mengufuk. ABHGF ialah kerata rentas seragam prisma tersebut. Kemudian sisi-sisi AF dan BH adalah tegak, lukis dengan skala penuh, pelan prisma, dongakan prisma dari arah X dan dongakan prisma dari arah Y. Sekarang ni kita tengok Y kita adalah daripada arah kanan, dari kanan, berada di kanan. So kita akan gunakan kaedah 1. So perkara pertama sekali, kita kena, kalau dia tak bagi kamu sukuan ini, maksudnya rangka ni tak ada beri, kamu perlu lukiskan dengan syarat kamu perlu lukiskan secara tegak dan pastikan di sini mesti 45 darjah. So daripada sini apa yang kamu kena buat, kita akan labelkan dahulu mana sukuan pertama, sukuan kedua dan sukuan ketiga kita. So ini adalah sukuan pertama,
sukuan kedua ikut lawan arah jam, sukuan ketiga, dan last sekali sukuan keempat. Alright, so kita dah tahu sukuan kita, kita kena tengok pula mana kita nak letak pelan dongangkan depan dan dongangkan sisi kita. So, pelan kita kalau ikut kaedah 1, pelan kita akan berada di sukuan keempat. So, sini adalah kita punya kedudukan pelan. So, kita lukis dulu pelan kita. So, bila pelan kita pandang daripada atas, kita akan nampak sata yang di bawah ni, iaitu ABCD. So, kita kira je 5 cm darab dengan 4 cm. So, 5 darab dengan 4. Sila gunakan pembaris ya. Sebab yang ni saya tak guna pembaris, gunakan tablet saja. So, ya. 4 cm. So, 5 cm darab 4 cm. Okay, sini 5, sini 4 kita. So, sekarang ni, daripada atas ni juga kita tahu kita ada sata EJFG dan juga sata condong JIHG. So, sata condong kita tak perlu nak lukis. So, kita lukis sahaja sata rata yang ada ni, iaitu EJ. So, maksudnya kita ukur daripada tepi sini 3 cm. So, katakan ukur 3 cm, kita dapat yang di sini. So, sini 3 cm, sini 2 cm, sini akan dapat 4 cm. Alright, so settle yang ini kita perlu labelkan dulu lukisan kita. So, untuk label macam biasa, sini akan jadi HB. Okay, salah. Sini akan jadi IC. Sini akan jadi HB. Okay, kemudian bawah ini J dengan G tiada yang selari, so letak dia sebagai J dan G. Kemudian kita ada FA, dan atas dia depan dia kita ada ED. Alright. Itulah. Okay, so kita dah dapat untuk pelan, settle. Okay, sekarang dah pelan, kita kena cari pula untuk dongangkan depan. So, dongangkan depan kita berada dekat sukuan pertama. So, macam mana kamu nak lukis? Okay, sebelum kamu nak lukis, kamu kena pastikan, okay, kamu ada lukisan yang selari dalam sukuan ni. So, cara macam mana nak buat selari, kamu ambil setiap bucu yang ada label, okay, ni, kat sini, kamu tarik dia menggunakan pensel, tapi jangan terlalu pekat, just halus-halus je. Okay, tarik, guna pembaris, okay, sambungkan, masuk sikit di sini. So, nanti lukisan kamu akan selari lah. Sama juga dengan sebelah sini. Kamu tarik juga. Tarik sampai dia langgar dekat 45 darjah ni. Tarik je. Tarik guna pembaris. Okay, tarik. Okay, bila langgar 45 darjah, bawa naik atas. Sini pun sama, bawa naik atas. Macam itulah kamu akan dapat nanti. Okay. So, sekarang ni, kenapa kamu kena lukis garisan halus ni? Supaya lukisan kamu selari. Tak adalah macam pelan kamu sengit ke apa semua ke. Supaya dia selari. Okay. So, dah dapat yang ini, baru kita teruskan dengan kita punya pandangan daripada X depan. So, X kita adalah daripada depan. So, kalau daripada depan, okay, sebenarnya kita akan nampak saya pada di mana yang tak berkaitan. So, kalau daripada X, kita akan nampak ni lah, sata ni. Sata ni, okey. Sama dengan belakang. So, ambil je bentuk mana-mana. Ambil bentuk belakang pun boleh. Tak masalah. Kita ambil belakang ni. Okey, so, lukislah 5 cm darab dengan 5 cm. So, yang ini kita gabunglah 5 cm darab dengan 5 cm. So, 5 cm kita kat atas ni. Ini adalah 5 cm lah. 5 cm. Okey, kemudian di sini adalah 1.5. So, ukurlah 1.5 cm di sini. Okay, lepas tu sini adalah 3 cm. So, 3 cm ukur. Okay. Kemudian kita sambungkan je part settle. Okay.
Kita sambungkan dia. Alright. So, gunakan pembaris ya. Okay, so di sini 5 cm, sini 1.5 cm. Okay, kemudian dekat sini 3 cm. Okay, dan yang ni tak apalah. Okay, kita tengok mana yang ada. Kemudian kita labelkan saja. So, ini adalah H dan I, bawa ke belakang. Ini B dan juga C. Sini adalah A dan B. Sini pula adalah F dan E. Okay, kemudian di sini adalah G dan J. Alright, settle. Okay. Dah dapat yang macam ni. Okay, kita dah settle untuk gunakan CC. Kemudian buat benda yang sama juga, iaitu kita tarikkan setiap bucul. Okay, so tarik dekat sini. Guna pembaris tarik. Ini pun tarik. Atas ni pun kita tarik. So, bila kita tarik, okay, bawa sikit, bawa sikit, bawa sikit, macam tu. Alright, so kita tarik dia, barulah kita boleh start dengan lukisan daripada pandangan Y. Okay, Y iaitu daripada pandangan sisi ataupun dongangkan sisi. So, dongangkan sisi kita mesti dekat sukuan kedua sebab dongangkan sisi kita daripada sebelah kanan. Alright, so daripada sini apa yang kita kena buat adalah kita pandang daripada Y, kita akan nampak sartan yang tinggi ni iaitu IHBC. Tapi kita juga tahu dekat belakang ni kita ada satu garisan yang tersembunyi iaitu E dan F. Maksudnya kita kena lukis garisan putus-putus. Okey, so kita ambil saja 5 cm darab dengan 4 cm. So di sini 5 cm. Okey. Pastikan dia bertemu Dia kena selari lukisannya. So pastikan ni bertemu. Pandailah kamu adjust supaya dia jangan terlalu jauh lah konsep dia sekarang. Okay, so punya sekarang ni okay. Kita teruskan dengan lukis. Okay, kita lukiskan 5 cm darab dengan 4 cm. So 5 cm dekat sini, 5 cm darab dengan 4 cm. So 4 cm sini. Okay, 5 cm darab dengan 4 cm. So sini 5 cm, sini 4 cm. Alright, so sekarang yang kita tahu dekat belakang ni ada garisan EF yang mana tinggi dia 1.5 daripada bawah. So ukur 1.5. Okay, kemudian kita buatkan garisan putus menandakan dia tersembunyi di sebelah, di belakang. Alright, so dekat sini okay, baru kita ukur dia 1.5 cm. Okay, kemudian di sini bakinya 5 tolak 1.5, sini akan dapat 3.5 cm. Okey. Kemudian di sini kita akan dapat 4 cm dan kita boleh terus labelkan dia. So H dan I tiada kawan. So kita terus letakkan dia sebagai H dan juga I sahaja. Tak ada masalah. So H, I kat sini. Kemudian di sini okey, kita nampak J berjumpa dengan E. So J, E. Di sini G jumpa dengan F, G, F. Kemudian bawah dia B jumpa A. So B jumpa A. Yang ini pula adalah C jumpa D. Alright, dah settle. Okey. So kalau kamu tengok betul-betul, okey, bila kamu lukis garisan halus ni ataupun garisan halus menghubungkan antara setiap sukuan ni, kamu akan dapat satu lukisan kamu akan selari. Okay, dan yang kedua, sebenarnya kamu tak perlu ukur pun. Macam contohnya kedudukan tinggi FE ni.
tinggi AF ni akan sama je dengan tinggi JC. So 1/5. So kamu tak perlu macam nak ukur sangat, sebab bila kamu buat lukisannya dengan betul, kamu akan dapat ukuran yang sama dan selalu untuk setiap lukisan tersebut. Alright, so itu untuk kaedah 1 yang melibatkan donghakan sisi yang dipandang daripada bahagian kanan ataupun dari kanan.